Okay, jadi kita sambung soalan MRSM. Soalan nombor 21 pula. Okay, start 21. Raja 18 menunjukkan satu belon udara panas yang bergerak dengan pecutan seragam. Ini ayat penting. Dia kata dia bergerak dengan pecutan seragam ke bawah. Maksudnya finally objek ni ke bawah lah. Okey, apa yang kita nak tekankan? Okey, antara berikut yang manakah menerangkan tentang situasi di atas? Okey. Ini adalah tentang daya apungan yang kita selalu guna FB. Saya selalu pakai FB lah. FB sama dengan rho GV. Maksudnya kalau kita nak mengira FB sama dengan rho GV. Okey. So, ini kena faham situasi di mana kalaulah objek ini bergerak ke atas, maksudnya FB dia lagi besar daripada berat dia lah. Logik macam tu lah. Dia naik ke atas sebab daya apungan dia lebih besar daripada berat dia. Tapi kalau belon ni ataupun objek ni turun ke bawah, okay, dia bergerak ke bawah, maksudnya daya apungan dia lebih rendah daripada berat dia sebab potensi dia bergerak ke bawah. Okay. Jadi yang pertama dia kata berat udara panas bertambah. Udara panas bertambah. Betul ke? Sekarang dia bergerak ke bawah bukan ke atas. Adakah berat udara panas bertambah? Tak. Tak secara logiknya kalau dia nak bertambah belon tu lagi besar dia bergerak ke atas lah. Ini dia gerak ke bawah. Okay. Yang seterusnya dia kata daya paduan yang bertindak ke atas belon udara panas adalah sifar. Betul ke situasi ni? Tak. Ini situasi di mana kalau belon udara ni di tengah floating. Maksud dia dalam kes ni FB sama dengan weight. Maksudnya dia buat apa tau? Kalau dia naik ke atas, lepas tu dia duduk berlega-lega kat kawasan atas. Turun pun tak, naik pun tak. Ini dalam situasi dia dalam keadaan keseimbangan lah. Okay. Lepas tu dia kata berat belon udara adalah sama dengan daya apungan. Benda ni. Betul ke? Salah. Salah. Ini pun kes sama ada dia floating, maksud dia di tengah terapung ataupun dia duduk kat atas tu dia stationary, dia pegun je, tidak bergerak. Sama macam konsep ni. Jadi jawapannya ialah D. Berat belon udara panas lebih besar daripada daya apungan yang cikgu cakap tentang ini sebab dia bergerak ke bawah. Kalau awak nampak ini samalah macam ni. Ini faham? Faham. Okay, good. Okay. Selalunya kan ini soalan MRSM ni dia tricky lah. Selalunya dia akan tanya kalau dia terapung ke atas, tapi saja kali ni dia tanya kalau dia turun ke bawah. Dia tanya konsep macam tu. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini dah masuk bab daya. Okey. Lah. Raja 19 menunjukkan budak lelaki berat dia 200 Newton sedang menurun ke bawah pada satah condong daripada permukaan mendatar dengan daya geseran 20 Newton. Okey. Persamaan manakah yang betul untuk pengiraan daya bersih ketika bergerak turun sepanjang satah condong? Okey, ini konsep daya. Dan ramai lagi, bukan ramailah, sebilangan ada yang masih confuse lagi tentang konsep daya, terutama yang ada sudut. Okey, bila dia sentuh tentang net force ataupun daya bersih, maksudnya ibarat yang besar tolak yang kecil ataupun yang menentang dengan dia. Memang dia ada menentang pun. Yang bertentangan dia sebab dia wujud daya geseran. Okey, yang pertama, berat. Berat tu daya ke mana? Berat daya dia ke bawah. Which is dia cakap tadi adalah 200 Newton. Okay, berat adalah daya ke bawah. Okay. So kalau cikgu lukis situasi ni, kan cikgu lukis, cikgu cuba orang kata macam buat pecahan daya lah. Okay.
Okay. So ini ada satu incline ni, ada satu incline plane yang di tengah turun slide ni lah. Okay, which is sudut dia adalah 30 darjah. So kalau saya buat free body diagram, okay, so saya ada tak point kat sini. So saya tahu daya yang ke bawah dikenali sebagai berat W. Dan kita boleh resolve, kita boleh leraikan daya kepada X dan Y. So kalau tengok W ni yang nilai dia adalah 200 tadi. Okay, saya leraikan ke sini dan ke sini. Ini faham? Saya leraikan? Faham? Faham ke tak ni? Daya wajib dileraikan. Ini faham cikgu leraikan kepada X dan Y dia? So ini sebagai WY, ini sebagai WX. Ini faham ke? Tak faham? Faham. Okay. Cikgu just check dulu. Okay. So, lepas tu kalau logiknya, kan, dia ada daya geseran. Ini rasa daya geseran atas slide, kan? Daya geseran tu ke atas kanan ke ataupun daya geseran tu turun ke bawah? Kita nak turun slide, daya geseran mesti bertentangan dengan arah pergerakan kita. So, daya geseran ke sini ke ataupun daya geseran ke sini? Ke kanan. Ke kanan, betul. Tepat, good. So, sebab daya geseran adalah satu yang bertentangan. Which is daya geseran saya letak sebagai Fg contohnya. Daya geseran which is dia kata 200 Newton. 20 Newton. 200 pula. Sekarang kita nak mencari daya bersih. Kalau kita faham, daya bersih adalah di antara Wx dengan Fg. Wx dengan Fg. Dan ini kena tahu sudut kat sini adalah 30. Samalah sudut sini 30, sudut kat celah ni pun 30. So kalau saya nak cari Wx, saya nak pakai cos ke sin? Yang penting. Kalau cikgu bagi lukis kat sini, maksudnya dia macam ni, dia macam ni. Lepas tu sudut 30 dekat sini. Okey, sini yang 200 tadi. So sini adalah WY dan sini adalah WX. Saya nak mencari nilai WX. Ingat tak teknik kompres? So saya nak cari WX, saya nak pakai sin ke cos? Sudut kat sini. Sin ke cos? Tak pasti, cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik Okey. Ingat tak teknik kompres tu macam mana? Ingat pasal kan? Banyak kan kita pakai teknik. Dia sebenarnya kalau kita hitung dari segi matematik, alamak cikgu punya ni mana tak? Sekejap ini cikgu nak lukis. Kita tengok lighting kan apa okey. Ini nampak cikgu tak? Nampak. Okey. Kalau cikgu selalu sentuh, kalau selalunya kita isu dia macam ni je, kita nak pakai sin dengan cos. Memang kita belajar matematik ada je cara kira dia, senang je. Tapi cikgu ada bagi satu teknik ingat, iaitu teknik kompres. So dia macam ni. Kalaulah saya ada sudut dekat sini, contohnya 40. Daya kat sini 60 Newton. So saya tahu bahawa ini sebagai Fx dan ini sebagai Fy. Konsep dia. Okay. So nak mudah ingatlah maksudnya. Kalaulah saya nak cari value dekat Fx. Senang je saya cakap 60 cos 40. Kenapa cikgu pakai cos? Sebab dia saya ingat macam ni. Sudut dekat dalam ni. So saya 60 dekat sini. Jadi kalau saya nak jadikan Fx, saya gerakkan dia ke sini. Ibarat macam dia kena kompres. Dia kena kompres. So saya pakailah cos. So saya carilah nilai. Dapatlah berapa Newton. So itulah maksudnya teknik kompres tu. Okay. Tapi kalau saya nak cari Fy, samalah kita pakai 60. So 60, tapi
Sudut saya ada kat celah ni. Sudut saya. Sebab saya dah label sudut kat celah ni. Sudut tak boleh ubah lah. Okay. So saya nak gerakkan sini ke sini. Adakah saya sedang menekan ataupun kompres sudut 40 tu? Tak. Tak. Jadi saya pun pakailah sin 40. Dan saya cari jawapan. Itulah maksud saya. Ya, kita pakai teknik tu. Kita tengok balik gambar rajah kita. Dalam situasi gambar rajah yang cikgu lukis tadi. So, kalau Aini tengok sekarang, Aini dah faham di mana kita nak mencari situasi kita. Okay, situasi kita adalah kita nak mencari WX. Sebab logiknya sebab dia turun slide. So, kita nak cari WX. So, kalau cikgu lukis balik, sudut cikgu 30 dekat sini. Ni cikgu letak kat sini tadi. So, maksudnya kat sini. Saya nak cari WX, saya nak pakai cos ke sin? Sin. Yes, betul. Saya nak cari WX sebab saya tak ada pun sudut kat sini, tak ada. So, saya akan guna 200 sin 30. Lepas tu, bila nak cari daya bersih, kena tolak daya bertentangan. Tolaklah dengan 20 meter. Jadi ada tak jawapan dia yang mana? B. B. Okey, dah faham konsep? Dah. Kan? Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, nombor 23. Okey, ini pun macam ada relate dengan bab daya. Okey, Rajah 20A menunjukkan sebuah kereta dalam keadaan rehat. Penting ni. Bila keadaan rehat maksudnya dia pegun, dia tak bergerak, maksudnya laju dia sifar lah. Okay. Rajah 20B menunjukkan pesawat sedang bergerak dengan satu pecutan dengan altitude yang malar. So dia bergerak, ialah mana boleh kapal terbang tu duduk kat atas tak bergerak. Jatuhlah kapal terbang tu. Tapi cuma dia bergerak dengan satu pecutan yang malar. Okay. So penyataan yang manakah betul tentang situasi di atas? Okey. Ini adalah kita panggil konsep sebagai keseimbangan terma. Keseimbangan daya. Ini kita panggil sebagai equilibrium force, keseimbangan daya. So, kereta dalam keadaan seimbang tak kalau dia dalam tidak bergerak? Ya. Ya, sebab bila kita kata sesuatu objek itu berada dalam keseimbangan daya, dia ada dua ciri. Yang pertama sama ada dia pegun. Okey. Yang kedua kalau dia bergerak sekalipun dia bergerak dengan hal laju dia malar. Walaupun dia bergerak tapi maksudnya dia bergerak dengan hal laju dia malar. Jadi situasi ni kita kata kereta dalam keadaan seimbang. So, bila kereta dalam keadaan seimbang, maksudnya R sama dengan W. Okey. Kemudian, kapal terbang ni pula, altitude dia malar. Maksudnya, dia tinggi dia ketinggian tu je. So, dia dalam keadaan seimbang tak? Ya. Ya, betul. Dia dalam keadaan seimbang. Jadi, maknanya, kalau dia seimbang, daya angkat dia adalah sama dengan berat dia. Sebab kalau kapal terbang, kalau mula dia dah naik atas kan, kalau dia naik atas bergerak macam ni, itu dia tak seimbang lagi. Tapi bila dia altitude dia malang, walaupun dia sedang bergerak, tapi dia dalam keadaan keseimbangan dah. Okey. Jadi jawapan dia ialah R sama dengan WC sebab untuk kereta dan U sama dengan WA. Okey, jawapan dia ialah C lah. Okey, ini okey? Nak tanya lagi ke pasal keseimbangan daya ni? Tak ada. Okey. Okey, nombor 21.
Raja 21 menunjukkan sebuah bekas yang 5 bentuk berbeza diisi dengan satu cecair dengan kedalaman yang sama. Okey, cecair kedalaman dia sama. Cikgu nak pesan, ini awak belajar masa form 3 ke form 2 macam tu lah kot. Okay. Kalau dalam tekanan, dia tak kisah bentuk bekas. Kalau kedalaman dia sama, tekanan dia tetap sama. Sebab tekanan, formula dia rho GH. Maksudnya kalaulah kedalaman dia sama, tekanan dia tetap sama. So kalau tengok situasi ni, dia orang ni sama paras je air. Walaupun isi padu dia memang nampak berbeza lah sebab shape dia berbeza-beza. Okey, so apa yang tekankan? Penyataan yang manakah betul tentang Rajah 21? Apa yang kita boleh kaitkan? Tekanan dalam cecair dipengaruhi oleh bentuk lajur. Salah kan? Yang saya kata tekanan tak dipengaruhi oleh bentuk. Tekanan dia terconteng sendiri. Okey. Tekanan dia dipengaruhi oleh formula ni lah. Tekanan dipengaruhi oleh ketumpatan dan juga kedalaman. Itu je faktor dia. Faktor ada pada formula. Okay. So, tekanan dipengaruhi oleh luas kerata rentas. Betul ke? Salah. Lah. Tekanan dalam cecair dikenakan pada semua titik P, Q, R, S, T adalah sama. Betul ke? Tekanan dia orang adalah sama. Betul. Yes, jawapan dia ialah C. Ini konsep lah. Ini dah masuk bab perempuan dah ni. Okey. Raja 22 menunjukkan seorang penumpang dalam sebuah kapal. Apabila kapal terbang tersebut naik dengan pecutan tinggi, beliau mengalami sakit telinga, kesakitan dalam telinga. Ni orang je lah experience. Saya pun pernah jugalah experience. Tiba-tiba sakit dengan telinga kan. Maksudnya tak seimbang lah. Okey, kenapa bila kita naik tempat tinggi, okay, dia rasa sakit telinga? Sebab apa? Apa bezanya tekanan tu? Okey. Dalam bab tekanan, kita macam ni situasi dia. Okay, ini paras air laut. Okay, ini bukit. Ini bawah laut. Okay. Dia kena faham So, kalau kita turun ke bawah, maksudnya tekanan kita bertambah. Sebab tekanan dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin awak berada dalam kedalaman laut bertambah, tekanan bertambah. Tapi bila awak naik atas, awak duduk atas ni, sebenarnya tekanan udara kita berkurang. Sebab tu suhu pun rendah. Sebab tu kita duduk atas bukit, walaupun cikgu atas bukit lagi dekat dengan matahari kan, kita fikir matahari kat atas. Padahal lagi sejuk. Sebenarnya sebab tekanan udara dekat atas berkurang. So kalau kapal terbang, awak naik atas, tekanan kapal terbang tu berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang. Okay, that's why kenapa dia sakit telinga? Sebab tekanan udara dalam telinga lebih besar daripada udara persekitaran dia. Kita naik ke atas, udara persekitaran kita dah berkurang tekanan dia. Jadi that's why dia sakit telinga. So nak buat macam mana kalau kes macam ni kita digalakkan untuk menelan air liur. So kalau awak rasa sakit telinga, kan, awak duduk kat tempat tinggi, cara dia adalah awak cuba menelan air liur. Untuk kurangkanlah. Kita nak bagi sebenarnya tujuan dia adalah kita nak bagi tekanan kita tu seimbang lah. Tekanan dalam telinga dan juga tekanan persekitaran kita tu balance. Untuk sakit telinga. Okey, number 23. 26, Raja 23. Okey, ni apa ni gambar Raja ni? Okey, Raja 23 menunjukkan 2 manometer digunakan untuk mengukur tekanan gas. Gas Satu adalah manometer digital. Yang kita yang selalu kita buat manometer mercury ni lah, yang bentuk U tu.
Aerator. Okey, ni tekanan gas Okey, soalan ni. Apakah kelebihan menggunakan manometer digital berbanding manometer merkuri? Manometer digital mudah dibawa? Betul tak? Betul. Kan bubuh dalam poket ke? Kan mudah dibawa logik. Manometer digital mengukur lebih tepat? Betul. Betul logik lah. Macam kita pakai jam digital semua macam tu kan? Okey. Okey. Lagi, manometer digital diperlu charge secara berkala. Dia tak perlu charge pun. Dia kan ukur tekanan je. Tak perlu. Dan digital manometer digital tidak menggunakan merkuri yang merupakan cecair yang sangat toksik. Okey. Manometer digital mana ada merkuri kat dalam dia? So jawapan dia ialah 1, 2, 4. okey. Merkuri ni bahaya kalau ada termometer pecah dekat sekolah jangan sesekali sentuh. Biar pembantu makmal yang uruskan. So jangan ada pelajar yang bila termometer jatuh pecah lepas tu sebab takut kena marah dia ambil sorok kat belakang. Oh jangan buat macam tu. Tak boleh sentuh merkuri bahaya. Merkuri tu bertoksik. Dia boleh masuk dalam badan kita. Kalau dia masuk? Bahayalah sebab dia dikonsider sebagai bahan radioaktif jugalah. Lebih kurang macam tu lah. So dia toksik lah. Merkuri. Sebab tu kalau orang kata produk, ingat tak kita belajar chemistry? Kan kita ada produk yang ada merkuri kan? Ada kesan sampingan. Betul tak? So memang merkuri tu tak boleh, bahaya. Dia boleh menyerap masuk dalam darah. Okey, soalan nombor 27. Ni masih bab tekanan ni, bab form 5 ni. Raja 24 menunjukkan sebuah sistem hidrolik. So kalau kita faham hidrolik ni, okey, kalau saya rasa lah nak masuk esei kan, macam ni lah. Iaitu konsep Pascal. Okay. Dan daya F1, F2 yang bertindak ke atas umbuh masing-masing. So bahagian manakah, pembandingan tekanan manakah betul? So dalam sistem hidrolik apa yang ditekankan sebenarnya? Dalam sistem hidrolik apa yang diorang tekankan? Tekanan dia sama. Itulah yang kita buat dalam sistem hidrolik. Maksudnya tekanan dekat sini sama je dengan tekanan dekat sini. Okey. Sama je dengan tekanan dekat sini. Sebab tu dalam prinsip Pascal dia pakai macam ni. P1 sama je dengan P2, tekanan sama. So P1 sama dengan P2, maksudnya sebab tu F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Itu yang terkeluarnya rumus Pascal macam ni. Sebab konsep dia, tekanan dia sama. Kita memberikan daya yang kecil, kita boleh menghasilkan daya yang besar dengan kita mengubah luas kerata rentas dia. Okay, itu prinsip Pascal. Ingat prinsip Pascal. Saya takut masuk dalam esei. Okay, tolong ingat tentang konsep. Konsep dia adalah tekanan dia sama. Okay, itu prinsip Pascal. Ini gambar raja ni, jawapan dia ialah D. No. Raja menunjukkan sebuah blok kayu terapung di dalam air. Okay, bab-bab terapung ni apa ni? Konsep fizik yang manakah menerangkan situasi di atas? Bab-bab terapung ni prinsip apa? Daya apungan lah yang kita pakai FB tadi. Tak kisah apungan belon ke, apungan kapal ke, tapi tentang daya apungan. Ataupun buoyancy force.
Yang mana satu? B. Donkey ya? Okay. Snell law yang bab cahaya tu. Okay, yang Snell law adalah bab cahaya yang pakai formula N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Yang ni Snell law. Kalau Boyle's law yang kita pakai P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini hukum gas tu yang dalam kategori hukum gas ni ada Boyle's, Charles tu. Kalau prinsip Bernoulli, ni cikgu just recap, kalau prinsip Bernoulli ada kaitan dengan tekanan dan juga laju. Yang kita cakap apabila laju bertambah, tekanan berkurang. Ini prinsip Bernoulli. Jadi betul lah jawapan awak ialah D. Prinsip Archimedes. Ingat, bab terapung ni, bab berair-berair. Anak murid saya cakap berair-berair ni prinsip Archimedes lah. Okay. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 29. Ni dah masuk bab elektrik. Raja 26A dan Raja 26B menunjukkan api sebatang lilin yang tersebar antara dua pelit logam berkuasa. Voltan lampau tinggi dihidupkan. Bekalan kuasa voltan lampau tinggi dihidupkan. So kalau awak tengok gambar raja ni, kesan dia bila kita tengok gambar raja, ini 2 kV, yang ni 5 kV. Awak nampak tak ada perbezaan kesan dia? Nampak. Kan api ni macam lagi berselit, lagi tersebar besar kan? Okey. So bila kita bagi voltan yang tinggi, maksudnya dia lebih medan elektrik dia lebih kuat lah. Medan elektrik dia. Bila voltan bertambah, medan elektrik kita pun akan bertambah. Elektrik. Okey, medan elektrik kita bertambah. Okey, so apa yang kita boleh konkret? Pernyataan yang manakah betul tentang pemerhatian kedua-dua raja? Apa yang kita boleh kaitkan lah? Apa yang kita boleh kaitkan? So kalau awak nampak, dia lebih berselerak kan? Dia lebih tersebar bila voltan dia lebih tinggi. Yang tu yang kita nampak kan? Kan? Ya. Okay. So yang mana ada kaitan dia? Semakin C, betul. Semakin kuat medan elektrik, semakin banyak penyedaran api. Sebab bila voltan bertambah, medan elektrik kita bertambah, jadi kita tengok pun api dia lebih tersebar. Ini direct lah soalan dia. Okey, soalan 30. Ini pun cikgu dah sentuh dah ni. Raja 27 menunjukkan graf beza keupayaan melawan arus bagi dawai P, Q, R dan S. Dawai diperbuat daripada bahan yang sama dan mempunyai panjang yang sama. Okey, dawai bahan sama, panjang sama. Maksudnya kalau semua pakai kurung, semua pakai kurung. Cuma mungkin dia orang beza dari segi ketebalan wire. Okey, so kita tengok ni. Saya nak tanya awak. Wire yang lebih tebal, rintangan dia tinggi ke rendah? Kita dah sentuh kelas malam. Dalam bab elektrik. Rendah. Okey, ingat tak kalian sentuh macam ni? Nilai rintangan bergantung kepada rho L over A. A ni diameter dawai, luas kerata rentas dawai, ketebalan dawai. So bila wire yang lebih tebal, rintangan dia bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Okay, sebab awak tengok formula kan, konsep je. Okay. So maksudnya dawai yang paling tebal apabila rintangan dia berkurang.
Okay, rintangan kurang. So gambar rajah ni pula, kalau kita tengok berdasarkan hukum Ohms. Ohms law. Hukum Ohms lah kan. Berdasarkan hukum Ohm, formula dia V sama dengan IR. R sama dengan V over I. So kalau kau perhati ini V over I. Maksudnya rintangan boleh dapat daripada gradient ataupun kecerunan dia. So kalau gradient dia lagi tinggi, okay, maksudnya nilai kecerunan lagi tinggi, rintangan dia lagi besar, betul tak? Ya. Okay, so awak nak pilih rintangan besar ke rintangan kecil? Besar. Awak nak pilih dawai yang manakah paling tebal, maksudnya rintangan awak lagi rendah. Kan? Sebab dawai yang lagi tebal, rintangan dia rendah. Memang ini ditekankan konsep betul orang memahami. Okay? Dawai yang tebal, rintangan dia rendah. Rintangan yang rendah, kecerunan dia tinggi ke rendah? Rendah. Okey, jawapan awak ialah mana yang lebih? D. Yes, betul. D, iaitu S. Itu. Ya. Yang Ohm's law tu. Hukum Ohm's law. Apa? Dalam bab elektrik ada hukum Ohm's law. Ohm's law ni hukum datang daripada formula ni lah, V sama dengan IR. Kan konsep kita kira V sama dengan IR. Dia nak cari hubungan di antara voltan dengan arus. Kan? So bila kita buat eksperimen, kita jalankan eksperimen elektrik dalam hukum Ohm's law ni, okay, V sama dengan IR, kita perhatikan sebenarnya nilai rintangan dia adalah konstan bila kita ubah nilai arus ataupun voltan kita lah. So jadi daripada kita plotkan graf kan, daripada hukum Ohm ni kita buat eksperimen biasa je, ada lampu, ada dawai ke, ada rheostat ke yang kita boleh adjust rintangan kan. Okay, kita tengok rintangan dia konstan dan kita boleh dapat daripada kecerunan graf. Itulah yang ditekankan dalam hukum Ohm. Okay, itu hukum Ohm. Simple electric circuit je yang ada rheostat. Kan awak tak faham juga Ohm's law ni betul? Tak faham sangat. Tak faham sangat. Okey. Okey. Untuk Ohm's law, untuk Ohm's law ni sebenarnya dia jalankan eksperimen nak mengkaji hubungan hubungan rintangan, voltan dan arus. Itu je hukum Ohm's law ni. Kita just buat eksperimen, kita ada rheostat. Awak tahu kan rheostat masa eksperimen itu dia pakai rheostat juga kan? Ya. So rheostat yang boleh adjust tu. So bila kita buat eksperimen, kita jalankan, contohnya bila awak adjust ni kan. So bacaan ammeter dengan voltmeter awak akan berubah. Okay. Jadi katakanlah awak adjust arus. Contohnya mula-mula awak baca arus 0.2 ampere. Tiba-tiba bacaan voltan jadi 5 contoh. Contohnya ni. Okey. Awak pakai 0.3. Bacaan voltan jadi 6. Ni contoh. Okay. So dia makin meningkat lah. So bila kita plotkan graf, hubungan V dengan I, kita dapat dia satu garis lurus. Titik-titik yang kita plotkan graf ni, V melawan I, kita dapat hukum garis lurus. So bila kita tahu, yang ni saya rasa formula ni awak familiar. V sama dengan IR. Okay. V sama dengan IR. Mana awak ni? Saya lupa pula. Okay. So bila kita pakai formula hubungan V sama dengan IR, kita tengok bahawa nilai rintangan ni sama dengan V over I. Bila saya plot V kat Y, I dekat X, saya boleh dapat nilai rintangan melalui kecerunan graf. Kecerunan graf. So that's why lah
ini dinyatakan dalam hukum Ohms. Hukum Ohms ni just nak tahu hubungan di antara nilai voltan dan arus. Maksudnya terhadap rintangan lah. Tu je hukum Ohms. Okay, just yang ni. Sebenarnya hukum Ohms ni, formula ni lah. V sama dengan IR. Ada soalan lagi? Tak ada. Okay, cikgu nak share.